الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه wakaf asal wakaf ni makna berhenti tak? Wakaf ni makna berhenti. Kalau kita ngaji Quran tu wakaf ni makna berhenti. Wakaf itu menahan akan harta, itu makna berhenti daripada harta, menahan daripada jual, gadai atau heboh, sedekah atau lainnya. Itu makna wakaf. Tapi hasil dia tu boleh lagi. Boleh ambil lagi. Cumanya benda tu, diri benda tu ditahan. Ditahan. Makna tahan, makna katanya nak jual tak boleh, nak gadai tak boleh, nak heboh tak boleh, nak sedekah tak boleh. Tu. Boleh tak? Tu dia. Nak sewa tak boleh. Kalau dia tak ada wakaf untuk sewa lah. Kalau wakaf untuk sewa boleh. Itu dia. Jadi maknanya nak pindah milik tak boleh. Nak pindah milik sebab dia menahan. Asal wakaf ni makna putus daripada milik. Ya, putus daripada milik. Menahan tu, menahan akan harta daripada jual, gadai atau heboh, sedekah atau lainnya lain daripada jual. Dengan dapat, menahan dengan dapat. Itu takluk pada kata menahan akan harta. Wakaf tu kerana, seolah kata kerana. Mendapat kerana dapat mengambil faedah. Dengan harta. Tak? Kerana dapat boleh ambil faedah. Makna ain harta tu wakaf, tertahan. Ditahan. Adapun faedah harta tu kita boleh ambil manfaat dengan faedah tu. Ambil manfaat tu bagi kebajikan, makna kerana guna kepada jalan sabilillah. Tak? Guna kepada jalan sabilillah, jalan kebaikan, buat kebajikan, buat pahala, buat apa ikutlah. Buat sedekah ke, buat makan, buat minum ke, kebaikan. Habis kata. Ada syarat-syarat yang tertentu lah. Serta kekal ain, mengambil faedah tu takluk pada kata mengambil faedah. Mengambil faedah serta kekal ainnya, ain harta. Kalau ambil faedah dengan batai kayu, tu habis apakah faham-faham, tu makna ain dia tu habis tak jadi macam ni. Tak? Kalau kita ambil faedah dengan buah dia boleh. Pohon kayu masih kekal, tak binasa. Tapi kita, maksud dengan kita tu tengoklah beberapa orang hak disyaratkan lah. Tak? Pia hak boleh ambil faedah dengan harta wakaf tu. Tu tengok dia berwakaf macam mana. Sekali. Dan tertegah daripada melakukan sesuatu. Tak melakukan masalah membaikikan atau menjualkan. Tak boleh lah melakukan sesuatu umum. Tak melainkan kerana darurah. Itu tak apalah, masalah darurah tak apa. Ni tengok ni lah. Tertegah daripada melakukan sesuatu pada harta itu. Yakni pada harta, kalau tanah kak, dia wakaf untuk apa? Dia wakaf untuk tanah, dia wakaf untuk buat rumah. Lepas tu kita nak pergi lakukan sesuatu lain daripada buat rumah, tak boleh lah. Tak boleh. Boleh lah. Tu harta wakaf. Kalau kata buat pondok dan faedah manfaat dia tu kembali kepada guru ngajar, tu tak apa. Buat apa pun. Hasilnya apa, klik kepada guru. Maka bagi wakaf ni 4 rukun. Kena ada 4 rukun. Pertama, yang mewakaf. Panggil wakif. Tak wakif. Yang mewakaf. Orang wakaf. Disyarat padanya pada wakif ni, pada yang mewakaf ni, kepatutan yang mewakaf. Mana berkeahlian, kita dah. Kepatutan ni.
Kepatutan bagi membuat kebajikan makna berkeahlian untuk nak buat baik. Ya, untuk membuat kebajikan boleh. Maka tiada sah wakaf kanak-kanak. Yakni tiada sah yang mewakaf itu kanak-kanak. Tidak. Orang yang wakaf tu, orang wakaf tu tidak sah kanak-kanak. Dan yang gila pun tak sah, dan yang dikerasi atasnya atas yang. Mana yang dipaksa. Wakaf orang budak ni tak sah. Bukan wakaf kepada budak. Wakaf orang jadi budak. Budak tu dia wakaf, tak sah wakaf dia. Yang kedua, yang diwakaf atasnya, makna yang diberi harta wakaf kepadanya. Ya. Itu makna yang diwakaf atasnya panggil mauqufun alaih. Mauqufun alaih ni makna orang terima wakaf tu. Sudah. Orang terima wakaf. Disyarat padanya, pada mauqufun alaih ni atau yang diwakaf atasnya ni, ketentuan yang diwakaf atasnya. Ketentuan yang diwakaf atasnya. Mana ketentuan mauqufun alaih tadi tu. Tak. Yakni mauqufun alaih tu tertentu. Tertentu mauqufun alaih. Sama ada kita takmim lah, jatuh pada tempat takmim. Seorang atau beberapa orang. Yakni jamaah. Mauqufun alaih tu sama ada seorang atau beberapa orang. Boleh. Yang dapat memilih ni sifat pada kata seorang. Seorang mana? Atau jamaah. Seorang atau jamaah yang dapat memilih, yang boleh milik akan sesuatu yang diwakaf itu. Sesuatu yang diwakaf ni mana benar hak kita wakaf. Tak. Benar hak kita wakaf tu. Dia boleh milik benda tu. Maknanya yang dapat mana yang harus, yang berkeahlian pada nak milik benda tu boleh. Macam nampak dah? Kalau budak tak boleh. Satu. Hak ni orang panggil wakaf kepada orang. Bukan wakaf kepada benda, wakaf kepada orang. Mana seorang ni boleh ambil manfaat, boleh ambil faedah dengan dia. Atau ketentuan pihak. Mana pihak yang tertentu. Ya. Ketentuan pihak. Bukan ketentuan seorang, tapi ketentuan pihak yang diwakaf atasnya. Mana ketentuan pihak mauqufun alaih. Misal, kita tengok misal nampak. Ketentuan pihak. Bukan orang. Yang ni bukan orang. Tapi pihak. Yang dengannya, dengan wakaf tu, yang dengannya, dengan sebab dengannya, dengan wakaf tu, jadi kebajikan. Yang jadi kebajikan kepada pihak yang diwakafkan atasnya tu. Jadi kebajikan dia. Masal seperti masjid. Masjid ni bukan orang. Bukan orang yang terima wakaf, tapi kena kepada pihak. Orang panggil tempat tu. Pihak masjid. Panggil pihak masjid. Maka masjid itulah orang panggil mauqufun alaih. Masjid. Masalah kita wakaf. Kita wakaf kipas angin atau ikon kepada masjid masalah. Maka masjid tu panggil mauqufun alaih. Tak panggil mauqufun alaih. Orang terima wakaf. Kata. Kalau orang nak buat masjid, orang nak buat masjid. Gigi. Kalau orang nak buat masjid, kita pergi wakaf. Ni kena ngaji molek. Orang Malaysia rajin wakaf. Kena halusi. Orang minta batu. Minta rabung. 1000 keping. Masjid tak tahu lagi. Tak ada masjid lagi. Kita tahu wakaf kepada masjid. Tak ada. Tak jadi wakaf kepada masjid. Tak. Pasal apa? Kerana masjid tak ada lagi. Masjid tak ada lagi. Belum ada lagi. Tengok syarat yang lepas-lepas. Lagi akan datang ada. Kita boleh cerah. Oh, macam ni ya. Tengoklah. Masjid atau madrasah atau fakir miskin. Fakir miskin ni bukan seorang. Maknanya pihak fakir miskin. Siapa fakir, siapa miskin ikut umum. Dah umum. Bukan seorang dah lah. Umum.
Fakir miskin. Atau kepada orang yang menuntut ilmu, yakni kita takdir kepada pihak orang yang menuntut ilmu. Siapa pun tak apa. Bukan seorang dah. Siapa menuntut ilmu ikut. Atau bagi pihak mekapan mayat yang miskin. Yakni untuk bagi tu mana untuk mekapan buat kapan mayat yang miskin. Mayat tak ada duit, tak ada apa tu kita wakaf. Bercakap tu. Itu makna mau yang diwakaf ke atasnya. Satu. Yang ketiga, sesuatu yang diwakaf makna benda. Benda yang kita wakaf. Pohon kayu, tanah, rumah, duit. Duit ni saya pun tak reti. Duit ni adakah dia tu masuk dalam harta wakaf juga ke? Macam mana? Tu duit tu masalah. Tak pada kata orang kata wakaf sedekah jariah. Sedekah jariah ni murak dengan sedekah jariah iaitu wakaf. Wakaf ni masalahnya kena kekain. Kita bagi duit. Kita bagi duit setelah guna tu dia jadi benda lain dah. Kalau kita wakil tu lain. Ni masalah ni kena bahas banyak. Kena bahas banyak. Ni masalah duit ni kena bahas banyak. Ni tak puas hati masalah ni tak jelas. Tak jelas. Habis cakap tu. Tengok sini dulu. Sesuatu yang diwakaf, mana benar hak kita wakaf. Disyarat padanya pada benda tu, pada suatu tu, keadaan benda tu sesuatu ain yang tentu. Mana yang tertentu lah. Yang tertentu. Ain yang tertentu. Tapi kalau kita ikut kata ain, masuk dah duit dalam tu. Ain. Yang dimilik. Yang dimilik. Ya masalah duit ni, ya apabila kita duit ni masuk dalam ain dak, ya masuk dalam ain. Ain dia saat ni tu kekal dak, ya ain dia tu kekal. Masalahnya apabila kita guna dia habis. Itu masalah dia. Dia pindah milik. Dia tak serupa dengan rumah. Rumah ni kita guna rumah, milik tak pindah ke mana-mana. Tapi duit apabila kita guna dia, kita beli dia pindah milik. Ni masalah. Itulah. Boleh kalau jumpa tu guru, jumpa ustaz-ustaz, jumpa tanya tengok. Macam mana? Saya pun miskin juga. Kalau dia ada jawab pihak molek, boleh kita terima. Miskin tu. Satu, ain yang tertentu yang dimiliki oleh seseorang. Mana miliki orang. Bukan harta tengah dak lah. Bukan harta tengah, harta milik. Yang menerima pindahan. Yang menerima sekiranya kalau kita nak pindah, boleh pindah. Kita nak sedekah, boleh sedekah. Kita nak jual, boleh jual. Harta tak ada tu. Suatu tak ada tu. Yang menerima pindahan daripada milik seseorang kepada seorang yang lain. Tu kena cari syarat dia dulu. Pindahan dengan tu takluk situ. Dengan jual beli, atau hebah, atau memberi faedah. Bercakap tu. Jual beli boleh, nak hebah apa boleh. Suatu yang belum wakaf tadi tu. Nampak tu dah? Lain pada masalah kita wakaf dah. Dan memberi faedah yang berkekalan. Memberi faedah yang berkekalan. Duit tak berkekalan. Sungguh dia berkekalan tapi dia beralih milik. Nampak tak Ustaz Azri? Dia beralih milik. Kalau kita wakil lah, aku wakil kamu beli berabung 1000 keping. Kemudian aku wakaf kepada masjid berabung tu tak apa macam tu. Tak. Kalau saya sedekah, saya wakaf duit, nak wakaf macam mana duit ni? Aku nak pergi berabung tak boleh duit. Susah sikit dah. Susah tu orang. Kena ada jalan dia tu orang apa gajing derma. Cakap tu. Yang keempat syarat dia sirah. Sirah tu apa? Perkataan yang soreh, yang jelas, yang menunjuk atas kehendak. Di mana kehendak wakaf. Seperti aku wakaf. Itu jelas. Aku wakaf akan apa? Rumah atau tanah aku ini terwakaf. You know? Atau rumahku wakaf kepada Zaid kan masalah. Atau aku jadikan tempat ini masjid tu pun dikatakan soreh. Aku jadikan tempat ini
masjid. Jadi masjid tu dah wakaf dah sebab masjid ni tak ada milik orang. Tak? Masjid ni dia tak ada milik siapa pun, tak ada milik siapa. Dia jadi masjid, dia memang wakaf. Yang kedua, perkataan kinayah pun boleh. Serta niat tapi lah. Serta niat. Seperti aku bersedekah dengan dengan barang sekian-sekian bagi fakir miskin. Untuk fakir miskin. Aku bersedekah. Ini baru jadi sedekah jariah nama dia. Sedekah jariah ni makna wakaf. Itu sedekah jariah. Piskat tu. Ya masalah ni ya. Ya masalahnya kalau sedekah saja-saja ni ya boleh milik. Saya kata saya sedekah kepada Ustaz Azri RM100. Hak tu jadi milik Ustaz Azri betul eh? Kalau saya kata saya wakaf. Tu tak jadi milik betul. Sebab ia tertahir tu. Cakap tu. Yang ke 249. Tidak sah wakaf atas masjid yang belum ada. Maklum je dah. Jelas ha? Tidak sah wakaf atas masjid. Makna mauqufun alaih yang dikatakan masjid yang belum ada tu tak sah. Dah. Nak buat apa ni? Nak buat masjid. Buat lagi. Nak buat. Nak buat mana boleh nak buat. Mana boleh tak jadi masjid lagi. Dia kata dah jadi masjid. Ni dah jadi masjid tanah ni kami niat masjid dah. Tak apa. Mana kata masjid dah ada. Boleh ha? Nak buat masjid. Nak buat masjid ni tak jadi lagi masjid ni. Kalau masjid dah ada tak apa. Ni nak buat dinding masjid. Tak apa nak buat dinding dia. Masjid dah. Nak buat gabung masjid. Dia kena jelas. Masalah kena jelas. Kalau tu rugi kita duk ingat jariah nanti mati kita tak boleh apa. Tak jadi jariah, jadi sedekah kosong-kosong gitu ya. Ingat molek. Tidak sah wakaf atas masjid yang belum ada. Atau bunting yang di dalam perut. Mana anak lah. Orang perempuan yang perut besar. Yang di dalam perut tu tak ada anak. Mana wakaf kepada anak di dalam perut tu murah dia. Wakaf kepada budak yang di dalam perut. Atau atas anak, yakni wakaf kepada anak yang belum diperanakkan dia, yang belum peranakkan anak tu. Belum jadi anak. Belum beranak. Atau atas anak, dia wakaf atas anak, aku wakaf rumah ni kepada anakku, padahal tiada baginya bagi seorang tak anak. Mana dia tiba mustakbal. Ya. Dia tu aku wakaf kepada anakku, anak muda mana? Tak ada lagi anak. Tak boleh. Kita tu tak boleh. Atau atas seorang daripada dua orang. Mana atas salah seorang daripada dua orang. Salah seorang. Tak apa mana-mana seorang apa tak apa demo ni. Tu tak boleh kerana tak takyin, tak jelas. Atau atas masjid dengan tidak ditentukan masjid itu. Dengan tidak takyin masjid itu. Tak boleh adik ambil duit ni bagi wakaf kepada mana-mana masjid pun tak apa. Tak boleh. Tak. Mana masjid ni tak boleh mana masjid ni. Dia kena takyin masjid mana-mana. Takyin ni kena jelas masjid mana-mana. Tak boleh. Dan tidak ditentukan masjid itu. Demikian tiada sah. Yakni demikian juga tiada sah wakaf bagi membuat kejahatan. Seperti wakaf senjata atas penyambung sokong dia. Aku wakaf pisah ni. Tu je lah sungai. Dan pencuri penyambung senjata atas penyambung dan pencuri atas itu. Atau wakaf bagi untuk membina tempat ibadat bagi agama yang lain. Tak boleh wakaf. Tak boleh nak wakaf. Kalau nak semata-mata bagi tak apa. Nak heboh boleh. Nak jual boleh. Tapi nak wakaf tak boleh. Agama yang lain daripada agama Islam. Seperti gereja atau lainnya. Ini mudah dah. Tak payah nak. 250. Tidak sah wakaf sesuatu yang tidak ditentukan dia, tidak takyin. Tidak ditentukan dia, tidak ditentukan suatu tu. Yakni suatu benda yang kita tak takyin mana-mana satu. Seperti salah suatu, yakni seperti wakaf salah suatu daripada dua buah rumahnya. Dua buah rumah seorang ni. Salah satu mana rumah ni, ambillah mana-mana seaku wakaf. Tak jadi. Dan yang tidak dimiliknya, yakni wakaf suatu yang bukan di dalam miliknya.
yang bukan di dalam milik dia tu tak sah juga. Seperti rumah yang disewa akan rumah, dia sewa rumah je, dia nak wakaf rumah tak boleh. Tak apalah, rumah ni aku sewa dan aku wakaf rumah ni untuk demo budak-budak ngaji Quran. Bulan ni tak apa aku bayar. Tak sah sewa tu. Tak, sewa tu sah lah tapi tak sah wakaf tu. Nampak tak? Tak sah. Dan yang tidak menerima pindahan, yakni wakaf suatu yang tak menerima pindahan, yakni pindah milik. Yang tak terima pindah milik. Makna tidak sah wakaf harta yang tidak terima pindah milik. Makna misalnya seperti tanah atau kebun yang diwakaf atasnya, atas orang. Betul tak? Tanah atau kebun yang sudah jadi harta wakaf tu murad dia. Sebab dia tak nak pindah tak boleh. Kerana harta wakaf itu, yakni kebun dan tanah yang sudah jadi harta wakaf tu, kerana harta wakaf itu tidak sah dijual beli atau dihibah, malaikat beberapa masalah ya. Dah boleh tak? Malaikat beberapa masalah. Yang asalnya tak boleh jual harta wakaf, tak boleh jual. Akhir sekali ia balik kepada kerajaan qadi. Kerajaan negeri tempat tu. Dan yang memberi faedah yang tidak berkekalan, yakni tidak sah wakaf harta yang tidak memberi faedah. Yang tidak memberi faedah. Yang tidak berkekalan, lagi pula tidak berkekalan. Seperti makanan yang memberi faedah. Yang memberi faedah yang ada kegunaan tetapi tidak ada faedah dia tu tidak berkekalan. Mana tidak berkekalan ni tidak tahan lama. Tak ada orang kekal malaikat Tuhan yang kekal dah. Hak tu je kekal syurga ni aku tu je kekalnya. Tapi yang tahan lama sikit tu macam kita nak wakaf makan ni tu dia tak tahan lama. Dan minum tak tahan lama. Wakaf liling wak cucu api tu tu dia tak tahan lama tu. Kalau lampu tu agak-agaknya tak apa lagi lah. Tak. Dia tahan lama jugalah tu. Biskat tu. Maka kita kiaslah dengan makanan ni. Tak tahan lama ni sekadar makanan ni, ya lama mana sangat, dia tak lama. Tak apa sehari pun. Makan tu sujah beda. Biskat tu. Mana murak dengan tidak berkekalan, makna hilang aing dia tu hilang. Tak. Aing dia tu cepat hilang. Masa sabung masalah, aku wakaf sabung. Sabung pun nak wakaf juga. Tak. 2 hari pun habis dah sabung tu. Aing dia habis. Yang dia tak berkekalan. Ada apa faedah dia, kegunaan dia tak ada. 251 tidak sah taklik. Taklik tak sah. Gantung akan wakaf. Tidak sah taklik gantung akan wakaf. Taklik dengan sesuatu lain daripada taklik dengan mati. Yakni malaikat taklik dengan mati. Kalau taklik dengan mati tak apa. Tapi taklik dengan lain tak boleh. Seperti jika datang sianu, maka aku wakaf akan kamu. Tak. Akan anu ni makna barang sekian-sekian. Atau apabila nampak akan bulan sekian-sekian, maka aku wakaf akan rumahku masalah. Tu dia taklik dengan suatu tak boleh. Tak sepon nikah ni, tak bercerah. Adapun taklik dengan mati sah. Yakni sah. Taklik dengan mati tu sah. Tak ada jawab adapun tak ada. Adapun taklik dengan mati maka sah iyo. Kita tak apa dah. Seperti kata seorang, aku wakaf akan rumah aku ini kemudian daripada mati aku. Jadi, sah macam tu sah. Mati aku. Atas wakaf ni atas fakir miskin. Maknanya belum pada mati tu dia boleh nak makan, nak tasarruf boleh lah. Boleh. Boleh lagi. Maka jadi rojak. Jadi rojak ni makna batal lah wakaf tu, mana fasah lah wakaf tu. Betul. Jadi rojak ni kita batal. Maka jadi rojak pada wakaf. Pada masalah wakaf yang ditaklik dengan mati itu, jadi rojak makna jadi fasah, jadi batal jika membentang ia bagi jual. Jika melintangi ia seorang bagi jual. Yakni jika melintangi oleh jual sebelum mati. Yakni jual sebelum mati tu jadi fasah murad dia. Betul. Kalau dia jual tanah dia kata dah aku wakaf lepas pada aku mati.
Tiba-tiba dia nak beli, dia jual. Jadi rojak lah. Tak nampak tu dah. Jadi rojak pada masalah wakaf. Tak jadilah wakaf dia. Tak jadi. Rugi tu ya lah. Boleh duit tapi pahala tak ada. 253. Tidak sah wakaf yang tidak dikekalkan. Yang tidak dikekalkan. Macam mana tidak dikekalkan? Dengan. Ini panggil taswi pada tidak dikekalkan. Dengan dipermasakan dia, dipermasakan wakaf. Target masa. Target masa. Seperti aku wakaf akan rumah aku ini atas Zaid setahun lamanya. Masalah. Jadi ini target masa. Tak apalah aku bagi mutuku ni menggunalah setahun, aku wakaf setahun. Tak sahnya tu. Tak jadi wakaf. Tu jadi beri penyel gitu ya. Kalau boleh pahala tu boleh pahala penyel, bukan boleh pahala tu dianya. Wakaf dah. Dia wakaf ni pahala dia ni ya pahala ni ya turut ain benar. Kalau ain banyak habis, maka benar tu ya pahala tu cepat habis. Kalau ain suatu tu lambat habis, dia boleh pahala mengikut ain. Tu nampak tak? Sabit tu kebanyakan orang hak reti-reti dia tak wakaf. Bata ke apa ke, dia wakaf tanah. Tanah tu korek tak habis ke tanah tu. Tak. Cakap tu. Tanah wakaf kebun macam tu lah. Tidak syarat diterima. Tidak syarat, yakni tidak disyarat sah wakaf. Tidak syarat diterima yang diwakaf atasnya. Yakni diterima oleh seorang yang terima wakaf tak? Maknanya tidak disyarat qabul. Tak disyarat qabul. Siapa dia qabul? Yang diwakaf atasnya, mauqufun alaih tadi tu. Tidak disyarat diterima oleh, kalau kita mau oleh yang diwakaf atasnya, yakni oleh mauqufun alaih. Akan sesuatu yang diwakaf itu akan mauquf itu. Betul tak? Tak disyarat. Tak disyarat. Bahkan disyarat ketiadaan menolaknya. Menolak yang diwakaf atasnya. Bahkan disyarat ketiadaan menolaknya akan. Tak. Akan sesuatu yang diwakaf akan mauquf. Itu je. Itu syarat dia. Syarat dia jangan tolak. Tak syarat terima. Maka jika menolak ia yang diwakaf atasnya, akan sesuatu itu kebun masalah. Batal dan hilang haknya, hak yang diwakaf atasnya tu, hak daripada wakaf tu hilang. Betul tak? Saya tak mau. Disikat tu. Saya tak mau. Tu ya boleh tolak lah maksudnya. Boleh tolak. Maka hilang hak dia. Maka naik kepada pusat. Sah wakaf atas yang belum ada. Sah wakaf atas orang yang belum ada. Mana belum beranak maksudnya tak. Tetapi belum ada mengikut yang sudah ada. Sah wakaf tu mengikut tu takluk situ. Mengikut ni mana tabik. Tabik pada hukum. Sah wakaf atas yang belum ada. Atas orang yang belum beranak. Sah wakaf. Sah wakaf tu mengikut yang sudah ada. Yang ni mengikut tabik hukum orang yang sudah ada. Betul tak? Ni kat ada pekah. Dah tak ingat nak kata. Seperti katanya aku wakaf atas anakku. Ni yang sudah ada ni. Anakku tu ada dah. Kemudian atas anaknya. Anak yakni cucuku. Betul tak? Jadi cucu tu orang panggil mauqufun alaih, hak belum ada tetapi dia tabik bapak dia, tabik pak dia. Boleh? Dia tabik dia. Akan yakni akan barang sekian-sekian. Padahal cucu seorang tadi tu belum ada tapi tabik. Sah jika berkata yang mewakaf, aku wakaf akan rumah masalah atas anak-anakku. Dia wakaf kepada anak dia boleh. Kemudian daripada anak atas pakir miskin. Dia buat macam tu. Anak dulu kemudian pakir miskin. Maka dipulangkan kehasilan wakaf itu. Kehasilan. Masalah kalau dia wakaf kebun ni. Wakaf kebun, wah kayu, duit hak mari daripada kebun ke apa tu. Hak tu dikembalikan, dihantarkan kehasilan. Hasilan wakaf tu kepada fakir miskin. Kemudian daripada mati habis anak-anaknya. Boleh tak?
Apa pada anak dia mati habis, hasil kebun tadi tu kena wi kepada fakir miskin. Adapun harta, adapun diri kebun tu orang panggil mauquf, harta ditahan. Dek situ nak bagi tak boleh, tak jadi pesaka. Sah jika berkata yang mewakaf, aku wakaf akan. Siapa? Akan rumah, akan tanah, akan kebun atas anak-anakku. Atau aku wakaf akan kebun atas Sianu, atas Zaid masalah. Kemudian atas anak cucunya. Yang ni kemudian atas anak cucu Zaid ke, anak cucu anakku ke macam mana. Tak. Kata betul umum gitu ya. Maka tiada menyebut ia yang mewakaf tu. Akan siapa-siapa kemudian daripada itu, kemudian daripada anak cucu. Macam dah. Kemudian daripada anak cucu tu dia tak sebut apa dah. Dia habis kat tu ya. Maka dipulangkan kehasilan wakaf itu. Wakaf tu kepada fakir miskin. Klik betul pula. Klik kepada fakir miskin yang terlebih hampir, yang terlebih dekat kepada yang mewakaf. Nasbah nasab keturunan tu lah. Tu dah. Kerana demon ni anak cucu dia juga ni. Anak cucu dia juga ni. Anak cucu dia hak fakir miskin, hak yang terlebih hampir kepada yang mewakaf. Katanya fakir miskin tu daripada zawil arham, daripada orang yang tak terima pesaka. Bukan daripada waris tak. Kalau waris tu yang makan pesaka, zawil arham ni dia tak makan pesaka. Tak. Maka anak cucu hak demon ni boleh makan harta wakaf tu. Kemudian macam ni, kalau sini ni dia macam orang tua ni dia wakaf pahung diri dia. Dia kata pahung diri ni aku wakaf. Tak, pakak-pakak makan lah anak-anakku atau anak-anak cucuku. Tu. Learning tu pahung dia tu hak kaya apa dak gimbik. Tak limit dah hak kaya, dia kena hak pakai miskin. Tu, nampak tak? Ya, pakai miskin dah. Kalau kaya tak boleh ambil dah. Kemudian dia kata apa? kemudian daripada mati anak-anaknya katanya. Yakni kemudian tu takluk pada katanya dipulangkan kehasilan tadi tu. Dipulangkan kehasilan tu kemudian daripada mati anak-anaknya atau mati Sianu, mati Zaid tersebut tu. Tu seperti cucu bagi yang mewakaf masalah. Misal seperti ni misal bagi zawil arham. Tak. Siapakah fakir miskin yang dikatakan mari daripada zawil arham tu seperti cucu. Cucu bagi yang mewakaf, cucu bagi orang yang mewakaf, tetapi daripada pihak anak perempuan dikatakan zawil arham. Lah. Dikatakan zawil arham. Tu dia. Daripada anak perempuan, padahal baginya bagi yang mewakaf anak saudara laki-laki daripada saudara laki-laki. Ada anak saudara laki-laki. Anak saudara laki-laki itu daripada anak laki-laki. Maka yang ni dikatakan orang terima pesaka. Anak saudara laki-laki ni masuk dalam ahli waris. Adapun cucu dikatakan zawil arham. Tu boleh tak? Habis kat 258. Makna katanya kalau tak ada anak saudara laki-laki ni, dia tak akan jadi hijab kepada cucu bagi perempuan tu. Tak, cucu bagi anak perempuan tu. Makna kata masa tu cucu bagi anak perempuan tak boleh makan harta wakaf. Kalau tak ada anak saudara laki-laki tersebut. 258. Jika tiada bagi yang mewakaf zawil arham, tidak ada. Zawil arham tidak ada. Tidak ada yang fakir miskin, tidak ada. Atau tiada diketahui akan yang diwakaf atasnya, tidak ada maklumat. Tak. Tidak ada maklumat, tak maklum tentang dengan seorang yang terima harta wakaf. Tidak diketahui akan yang diwakaf atasnya. Apa makna yang diwakaf? Yakni seorang yang terima harta wakaf tu, kita tak tahu maklumat dia. Tak tahu. Kata ada, kata ada apa, tak tahu. Maka bagi imam, raja pemerintah negeri, bagi imam, yakni harus bagi imam, bagi ketua, membelanjakan kehasilan harta wakaf pada yang memberi faedah, yakni kepada jalan yang boleh ambil faedah,
yang memberi faedah, yang ada kegunaan kepada orang Islam, kepada orang ramai lah, dan kepada masyarakat Islam boleh. Seperti memberi gaji qadi-qadi, beri gaji kepada tok qadi dan ulama dan imam-imam masjid, dan membuat kubu dinding dinding tahan kubu negeri itulah, membuat kubu dan lain pada tersebut mengikut kemaslahatan tempat masing-masing, atau diberi kepada fakir miskin. Boleh ya? 259, jika mensyarat oleh yang berwakaf. Mensyarat mana letak syarat. Orang wakaf tu dia letak syarat. Dia letak syarat akan sesuatu syarat. Dia letak satu syarat. Dan satu syarat ni daripada barang yang tidak menyalahi bagi syarak. Barang yang tidak bercanggah dengan syarak. Syarat dia tu tidak bercanggah dengan syarak. Maka wajib diikut. Yakni wajib diikut. Tengok. Maka wajib diikut, diturut, diikut seperti barang yang ia yang mewakaf tu syarat. Maknanya diikut seperti mana yang dia syaratkan. Yang dia letak syarat. Malaikan, yakni tidak wajib ikut pada ketika darurah. Masalah darurah ni tubihul mahzurah. Ni sentiasa dah. Tak sentiasa. Seperti bahawa tiada menyewa. Bahawa ni seperti ni misal bagi syarat. Dia letak syarat. Dia letak syarat macam mana? Dia katanya bahawa aku wakafkan harta ni dengan syarat bahawa tiada menyewa yang diwakaf baginya. Ada. Tiada menyewa, tiada kita lepah we orang sewa. Yang diwakaf baginya mana harta wakaf tadi tu. Boleh. Harta wakaf tadi tu tak boleh buat sewa. Atau bersamaan bahagian antara laki-laki dan perempuan. Bahagian ni maknanya habuan. Habuan laba kehasilan tu. Bersamaan. Bersamaan ni makna bagi sama-sama. Sama banyak. Bagi sama banyak. Yakni aku wakafkan kebun ni dengan syarat hasil daripada kebun ni bagi sama banyak antara laki-laki, anak laki-laki dan anak perempuan. Kan ikutlah tu syarat dia. Kena ikut. Atau mensyarat bagi perempuan lebih daripada laki-laki. Dia buat syarat aku wakaf tetapi dengan syarat bagi kepada perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Boleh faham tak? Boleh tak? Sekarang 260. Adapun pada ketika darurah seperti mensyarat oleh yang mewakaf bahawa disewa setahun sahaja. Dia buat syarat macam tu. Dia buat syarat. Aku wakaf dengan syarat aku bagi izin sewa setahun saja. Bagi sewa setahun. Sewa setahun sahaja akan rumah yang diwakaf itu. Kemudian daripada wakaf, rebah ni terbalik lah. Terbalik atau rusak rumah tadi tu. Terbalik, rebah, jatuh. Padahal tiada kehasilan yang lain, tiada duit, tidak ada duit yang lain bagi untuk membelanjakan atas rumah tadi tu. Tidak ada duit lain untuk nak mari sapak rumah tu jadi molek semula. Nak bangun jadi hilang rusak semula. Malaikan dengan sewa lah. Malaikan dengan disewa. Yakni malaikan dengan diberi sewa. Beberapa tahun, yakni lebih daripada 1 tahun. Kalau qada kata we sewa 1 tahun tak cukup. Maka harus disewa akan rumah hingga mencukupi belanja membaiki rumah. Bersikat. Sah jika mensyarat oleh yang mewakaf. Dia letak syarat bahawa sah baginya. Dia katanya aku wakafkan rumah ni, aku wakafkan pondok ni, tetapi bagi aku ni menjadi nazir. Baginya, yakni bagi dirinya sendiri menjadi nazir. Boleh tak? Apa makna nazir? Nazir ni mana pengkuasa. Penguasa. Penguasa ni mana pengurus. Pengurus atas wakaf itu, yakni pengurus atas harta wakaf itu. Atau seorang yang ia tentukan menjadi nazir, atau dia mensyaratkan lantikkan seorang yang tertentu untuk menjadikan nazir atas harta wakaf itu. Dan jika tiada mensyarat bagi siapa-siapa, dia tak mensyarat bagi siapa-siapa yang menjadi nazir, maka bagi qadi menjadi nazir atas harta yang diwakaf itu. Boleh. Nak biar. Okey. 260.
Dua. Bagi yang mewakaf, mana harus bagi yang mewakaf tu menjatuh akan nazir yang sudah dilentak. Dilantik tu lah. Yang sudah dilantik, dilentak. Lentak dengan lantik tu. Sama makna tu. Dan melentak nazir yang lain. Malaikan, yakni tidak harus. Jika mensyarat ia yang mewakaf, bahawa yang menjadi nazir itu sianu, Zaid masalah. Pada ketika wakaf. Mensyarat tu pada, tu takluk situ. Mensyarat tu pada ketika wakaf. Seperti kata yang mewakaf, aku wakaf ining rumah atau sekolah, yakni ining sekolah, dengan syarat sianu Zaid yang menjadi nazirnya, nazir rumah. Dia sebut nama. Maka tiada harus baginya, bagi yang mewakaf, membecak akan sianu itu, akan Zaid tersebut. Nak cabut dia tak boleh. 263. Disyarat pada yang menjadi nazir itu bahawa adil ia nazir. Dan kuat kuasanya, kuat, gagah. Kuasanya, kuasa nazir. Kuat kuasanya atas memerintah. Mana ada tenaga lah. Maksudnya ada tenaga. Atas memerintah pada barang yang ia nazir, menjadi nazir atasnya atas barang. Adapun pekerjaannya, apa yang dia nak kerjanya? Pekerjaan nazir. Satu, memelihara akan wakaf. Yang memelihara akan harta wakaf. Dan membaikikan akan harta wakaf. Punah rusak ke apa, dia yang baikinya. Dan menyewa lepas bagi sewa dia boleh. Dan memungut kehasilannya, kutip duit laba, duit apa, duit sewa boleh. Kehasilannya, hasilan harta wakaf. Dan membahagi atas yang diwakaf baginya. Membahagi hasilan atas orang yang orang wakaf tu, dia wakaf kepada siapa, dia bagi dengan secara sama. Membahagikan. Mengikut syarat yang diletak oleh yang mewakaf. 264, harus bagi yang menjadi nazir itu, harus mengambil barang yang. Barang yang disyarat oleh yang mewakaf. Barang yang disyarat harus nazir itu mengambil, ambil duit ke. Barang yang disyarat oleh yang mewakaf. Barang yang disyarat oleh yang mewakaf. Gaponya barang tu? Daripada upahan. Yakni harus bagi nazir tu, harus bagi nazir tu ambil upahan. Boleh. Dan jikalau upah itu lebih daripada seumpama yakni upah misil sekalipun. Maknanya tetapi dia nak upahan ni disyaratkan lah. Tak? Barang yang disyarat murad dengan upahan yang disyarat oleh yang mewakaf. Maknanya aku nak wakaf harta ni dengan syaratnya Zaid jadi nazir, upah dia sikit. Jangan nampak dah. Habis kat tu. Walaupun lebih daripada seumpamanya. Yakni, ni goyah ni mana? Dan jikalau upah itu, upah yang disyarat tu, upah yang tercatat di dalam syarat tu, lebih daripada seumpama. Yang ni lebih daripada upah ujrah misil. Betul tak? Ujrah misil ni bagi upah semasa. Upah semasa lah. Upah seumpamanya sekalipun. 265, harta wakaf itu tidak boleh dijual atau hebah. Dan jikalau rusak atau rubah ni jatuh terbalik sekalipun. Tak boleh. Tidak boleh diubah akan dia, akan harta itu daripada suatu keadaan kepada suatu keadaan yang lain. Seperti menjadi kebun, masalah. Tak boleh. Seperti menjadi kebun itu rumah. Tak boleh. Kebun tu jadi kebun, lepas tu tukar jadi rumah pula. Tak boleh macam tu. Malaikan dengan syarat. Malaikan dengan syarat. Ni malaikan ni yakni harus. Harus ubah. Harus ubah harta yang diwakaf tadi tu. Harus malaikat dengan ada syarat. Satu, perubahan itu sedikit. Itu syarat dia. Perubahan sedikit. Dengan sekira-kira tiada mengubahkan namanya nama wakaf. Nama wakaf pula dah. Namanya nama suatu. Tak? Nama suatu. Nama barang. Kalau ubah kebun, ubah sikit lah. Tak tukar jadi kebun situ lah. Itu tak apa.
Yang kedua, ketiadaan menghilangkan sesuatu daripada ain wakaf. Tak boleh nak menghilangkan potong-potong kayu apa, tak boleh. Tak. Nak tebal pokok-pokok kayu, tak boleh. Bahawa perubahan membawa kepada maslahat. Perubahan tu membawa kepada maslahat. Dan faedah kepada harta wakaf. Faedah kepada harta wakaf. Ya. 266. Harus menjual tikar yang diwakaf bagi masjid. Wakaf untuk masjid tapi boleh nak jual. Apabila hilang keelokannya dan hilang manfaatnya, manfaat tikar. Dan dibelanjakan harganya, harga tikar. Bagi untuk yang memberi maslahat kepada masjid. Boleh tak? Jika tiada dapat membeli tikar yang lain dengan harganya, harga tikar yang dijual tadi tu. Kalau boleh beli lain, beli lain. Kalau tak boleh beli lain, belilah pelita lampu apa kot. Boleh. Kapek-kapek tu jual. Nak baru ni jual. Ambil duit dia saat ni pergi masukkan beli lampu, beli apa boleh. Harus menjual akan pokok kayu yang diwakaf. Dan pokok kayu hak wakaf dia lama-lama ke tak nak duduk situ jual. Apabila patah boleh. Apabila patah boleh. Serta tiada dapat digunakan dia akan pokok kayu malaikat bagi membakar sahaja. Untuk membakar. Sini dia ada beli tempat beli kayu untuk bakar buat api. Tak. Yang tu boleh jual. Adapun selagi dapat diguna, adapun selagi masih dapat diguna akan dia akan pokok kayu bagi untuk membuat papan, masalah tak? Papan pintu atau lain daripada papan pintu kat lantai ke apa, maka tiada harus menjualnya, bahkan hendaklah berusaha nazir menggunakan pokok kayu tu pada barang yang memberi manfaat kepada masjid. Yang terakhir, harus bagi nazir menjual kerana sesuatu maslahat akan apa-apa barang. Tak? Menjual akan apa-apa barang yang diberi kepada masjid. Tak? Apa-apa barang yang diberi kepada masjid, nazir boleh jual. Tok imam tu boleh jual. Tok imam boleh jual barang diberi kepada nazir. Ni sifat pada kata barang. Yang diterima oleh nazir sendiri. Yang diterima jadi yang kabulnya nazir yang kabul. Yang terima tu nazir. Demikian juga sesuatu yang dibeli oleh nazir. Nazir beli bagi masjid untuk guna dalam masjid. Tapi nazir tu belum wakaf lagi tu. Dia beli. Dan jikalau harga barang tadi tu dah. Harga suatu yang dibeli. Dan jikalau harga sesuatu yang dibeli itu daripada hasilan hak diwakaf masjid sekalipun. Hasilan hak mari daripada masjid sekalipun. Hasilan hak mari daripada pihak masjid sekalipun. Masalahnya orang wakaf kebun kepada masjid. Kita nazir tu ambil duit tu lagi beli. Nazir tu ambil duit tu pergi beli lampu, beli kapet, beli apa. Barang yang dia beli tu dia boleh jual pula. Tapi dia boleh jual tu bukan duit boleh dia lah. Duit masuk masjid pula lah. Mana ada duit dia tu cukup ke? Sebab apa dia kata? Oleh sebab tiada mewakaf oleh nazir. Selain daripada masalah. Yang ni sebab harta tu belum jadi harta wakaf mengikut suatu hak nazir beli selepas pada nazir beli tu. Ada. Selepas nazir beli lampu, maka harta tu belum jadi harta wakaf lagi. Dia nak jadi harta wakaf tu apabila nazir tu wakaf. Boleh tak? Biskat tu. Dan jikalau harganya daripada kehasilan diwakaf masjid sekalipun, oleh sebab tiada mewakaf oleh nazir. Biskat tu. I'anah juz 3. Khatimatun. Maka telah selesai saya daripada menghimpun akan barang yang terkandung di dalam kitab ini. Menghimpun tu dengan pertunjukan Tuhan, dengan hidayah, taufik. Dan pertolongan Tuhan. Mana i'anah, ma'unah.
pada Ghurrah Rajab, pada awal bulan Rajab 1373 bersamaan dengan 5 Mac 1954 atau 5 Minakum, baca itu. 5 Minakum 2497. Minakum ni bulan Siye lah, bulan 3. Bulan yang ketiga daripada Siye. Puak ni tak ngaji sekolah Siye tak tahu ni. Minakum. Cakap tu. Nama bulan yang ketiga. Minakum. Maka diharap dapat manfaat dengan dia. Dengan tersebut oleh sekalian yang menetapnya. Menetap ni makna mutala'ah, baca dia. Ya. Menatap kitab ni. Baik pun orang yang berpegang dengan jawatan atau orang yang bertanggungjawab di serata-rata bandar dan kampung-kampung dan corak-corak dia lah. Corak-corak ni kampung haluh. Tak ada corak-corak. Kampung kecil. Kecil benar-benar masuk dalam lorong, corak-corak. Ya. Dan barang siapa baca akan kitab ini serta faham maksudnya satu persatu, insya-Allah sempurna. Dan memadalah bagi yang menanggung jawatan yang bersabit dengan nikah kahwin dan lain-lain lagi. Wakah ke apa tadi tu tak? Lain-lain lagi. Memada sempurna. Wallahu a'lamu bisawab wa ilaihil ma'abu. Allahumma syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma fa'na wal muslimina wal muslimin wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati bihi amin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allah Subhanahu wa taala. Ada soalan ke apa? Bermolek masa. Soalan saya, wakaf ni yang pertama berkekalan ni dia perlu kaid kan? Maksudnya berkekalan ni bukanlah iktibar abadan, dia macam mudatun tawilatun kan? Tahan lama. Contoh kalau macam wakaf lampu bukan tahan lama kan? Bukan berkekalan abadan tapi dia tahan jugalah. Tahan juga. Tapi kalau ikut dia maksud wakaf sungguh ni tanah. Tu wakaf sungguh. Tapi rumah pun boleh. Rumah pun dia ada hari runtuh dia tak. Tapi ya lama sikit. Kalau tanah ni dia memang lama. Tak kemak di situ. Ada situ tanah. Tunggu kemak dulu. Saya ni duk miskin masalah duit ni. Miskin benar-benar masalah duit. Orang wakaf duit, sedekah. Dia mengada sedekah jariah duit. Sedekah dari jariah ni maknanya wakaf, betul tak? Ni ambil duit ni saya buat sedekah jariah. Buat arwah ibu bapa saya. Sedekah jariah ni wakaf. Tu sama dengan wakaf. Sedekah jariah ni. Wakaf tu syarat dia tu. Kita mengaji tadi tu. Syarat dia. Duit ni dia macam mana dia suruh ambil duit pergi tepek gitu Takkan suruh ambil duit kita buat gabung itu tak. Suruh duit tu pergi beli barang. Duit beli barang jadi pindah milik lah. Pindah milik lah duit tu. Betul tak? Jadi duit tu pindah milik. Kalau orang nak wakaf. Ustaz Ahmad tahu apa masalah ni. Saya miskin saja je. Macam mana Ustaz Azri? Tak Amirul? Okay. Soalan kedua. Kan ini wakaf untuk kegunaan manusia kan? Macam mana kalau macam kegunaan binatang? Contohnya buat kandang untuk haiwan berteduh ke apa ke, itu dikira tak? Bajik care. Kalau kira kebajik care tu boleh. Kira kebajikan. Boleh. Tapi ya secara automatik tu dia boleh dah. Kalau kita tak niat wakaf pun dia boleh dah. Macam hadis kata kalau kita tanam buah kayu, pohon kayu, buah dia tubik tu, tu jadi jariah kita dah. Buah dia dah. Okey. Takut kebaikan jadi tapi tilik-tilik tengok no?
Okey. Tapi kalau wakaf untuk jin memang tak sah lah. Oh, kalau boleh tahu jin tu boleh lah. Buat masjid jin boleh lah. Tu Mekah dah masjid jin tu. Tapi orang lah duk pergi pun. Rumah kita ni masjid orang tapi orang tak ada jin duk pergi. Tukar. Oh, tak boleh wakaf ke jin. Kalau jin dia ada hak mukallaf tu boleh lah. Kita boleh tahu dia tu. Boleh kenal dia tu boleh. Ustaz Ikhwan lama tak nampak. Ada apa? Sihat ah. Alhamdulillah. Okay, tak ada soalan apa. Saya tak ada soalan, saya nak doa dah. Okey ah. Jumpa lain kali insya-Allah.